Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani washrah bi sadri wa sa'mil bihi jasadi bi hawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, sambung Kifayatul Muhtadi fi syarhi Sulamul Mubtadi. Fasal baru 105 Jawi, 135 Rumi. Fasal baru faslun fi salatin nafli. 135 Rumi, 105 Jawi. Faslun fi salatin nafli. Ini satu fasal pada menyatakan sembahyang sunat. Masuk sembahyang sunat. Sebelum kita masuk, kita tengoklah tajuk dia dulu. Nafli. Diistilahkan sebagai nafli. Apa maksud nafli? Nafli ni makna tambahan. Jadi solatin nafli, solat tambahan. Solat yang lebih tambahan lah. Yang wajib lah, tambahan. Solat tambahan selain daripada yang diwajibkan. Kalau kita tengok nafli ni, sebab kita jangan sebut, biasa dengar, jom semayang solat nafli. Kau tak semayang solat nafli? Kita jarang dengar. Boleh dengar? Tak naik. Jadi kalau tak dengar, kita bincang sikit nafli ni. Biasa solat sunat, tu memang seorang dengar biasa lah. Nafli ni kalau kita tengok macam surah Anfal. Anfal tu nafli. Surah Anfal pernah kot. Teruk tak kena. Tak dengar surah. Wa yas'alunaka 'anil anfal. Apa? Qulil anfalu lillahi war rasul, kan? Mereka bertanya kamu, wahai Muhammad, tentang anfal. Nafli ya? Anfal ni ghanimah sebenarnya. Harta ghanimah, harta perang, harta rampasan perang. Jadi apa kena mengena ghanimah dengan nafli? Jadi bukan harta rampasan perang, harta lebihan. Harta yang bila perang dapat pahala besar dan dapat lebih lagi, dapat harta. Harta apa? Harta tambahan, harta ghanimah, harta rampasan perang, istilah dia panggil. Itu patut dia panggil surah Anfal. Surah lebihan. Lebih apa? Bukan dapat pahala je perang, dapat ghanimah sekali. Ghanimah tu harta rampasan perang. Sebab tu istilah panggil Anfal. Wa yas'alunaka 'anil anfal. Sama juga kita baca wa minal laili fatahajjad bihi. Tu lah, dia nak sebut tu. Nafilatan. Tu, nafilah. Tu. Fi salatin nafli.
wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Sebahagian malam tu kamu sembahyang dan buatlah sebahagian malam tu nafilah. Tahajjud bihi tu tahajud. Tahajud tu sebagai nafilah, tambahan. Tu sedikitlah. Kita pernah dengar pun solatin nafli, sebenarnya pernah dengar dalam bentuk lain. Surah Al-Anfal, ayat Quran kita baca. Okay. Dan selain daripada nama solat sunat tu, macam istilah solat sunat, selain daripada tu jangan lupa solat nafli. Ataupun ada juga istilah dipanggil tatawwu', boleh juga. Solat tatawwu'. Ataupun mandub, boleh juga. Ataupun mustahab. Semua tu dengan satu makna. Orang Melayu panggil, kita panggil solat sunat. Solat mandub boleh. Solat nafli boleh. Boleh dengan maksud solat sunat. Tatawwu' pun terkenal juga. Tatawwu'. Okey. Sebelum kita masuk lagi, apa hikmah solat sunat ni? Antara hikmahnya, dia boleh ganti solat fardu, tapi 70 kali. 70 solat sunat, solat nafli, solat sunat, solat tatawwu', solat sunat lah kan. 70 sama dengan satu solat fardu. Kalau ada solat-solat fardu yang ditinggalkan nanti dekat akhirat, dia akan ambil solat sunat, malaikat akan ambil solat sunat untuk ganti satu fardu yang tinggal. Sekedip tak? Orang yang tinggal solat fardu, lepas tu dia solat sunat banyak-banyak. Sekedip tak? Tak sekedip lah. Baik qada sekali je, settle. Kau pergi solat sunat berapa hal, dah hutang ada. Hutang ada, buat yang banyak sekarang sedekah. Hutang berlambak. Tapi sedekah. Tak sekedip lah. Sedangkan bayar hutang lah, settle. Tak apa. Sedekah dapat cover balik hutang tu. Ya, 70 kali. Tak sekedip lah. Tak sekedip. Okay, itu antara satu hikmah. Dia boleh ganti 70 sunat, satu fardu. Satu fardu, tu ganti dia. Yang kedua dapat menampung kecacatan solat fardu. Kalau solat fardu cacat, bukan batal tak boleh tampung. Cacat tu maksud sah lagi solat fardu tapi cacat. Maka dapat menampung. Cover. Contohnya tak khusyuk. Tak khusyuk, cacatlah sikit. Tapi tak batal. Sebab dia solat sunat, seolah-olah macam khusyuk lah solat fardu dia. Cover balik. Okay, itu antara hikmah solat sunat. Dan solat sunat juga qabliyah ba'diyah, kita akan bincang qabliyah ba'diyah. Solat sunat qabliyah sebelum, tujuannya nak bagi kalau katalah tak khusyuk pun, solat sunat tu yang tak khusyuk. Sebab kita hidup dalam dunia keduniaan, kalau terus-terus semayang, dunia tu dia lambat sikit nak tinggal tau. Dia memang gitu lah. Macam kita duk buat kerja ni. Duk repair barang, duk buat kerja, repair kereta, repair motor, buat kerja, repair apa-apalah. Duk buat simen, duk ngecat. Dunia ni, pop terus semayang. Dia akan ingat lagi, cat tadi kat atas tu ada lebih sikit, nanti nak cacap balik. Dia dah mari, ya. Sebab, tapi kalau lama, setelah setengah jam, tak buat lah. Tak buat dunia tu, duduk saja. Kalau semayang fardu, biasanya boleh khusyuk. Dia dah macam lupa dah. Ataupun buat benda lain. Buat dunia, tiba-tiba buat yang lain. Buat dunia juga, buat yang lain. Maka yang first tadi dah lupa dah. Lupa. Jadi, macam mana nak khusyuk dalam solat fardu? Buat solat sunat. Qabliyah. Bila buat qabliyah, yang tak khusyuk semua masuk situ. Bila dah nak semayang fardu, masa tu dah lupa dah. Itu tujuan, antara tujuan. Solat qabliyah ba'diyah. Yang selepas pula, ba'diyah pula, apa tujuannya? Kalau ada cacat dalam solat fardu, dia tampung. Cacat tu cacat yang tidak membatalkan lah. Cacat membatalkan tak boleh. Nak tampung. Okay, itu antaralah. Antara lain juga, fardu, modal, sunat, untung. Orang yang buat fardu saja, seolah-olah orang yang nega nak modal aja. Seolah-olah. Okay, habis. Bermula sembahyang sunat itu, dua bahagi. Dua kategori, terbahagi kepada dua. Satu bahagi daripadanya sunat yang tiada dituntut berjemaah padanya. Jadi bila disebut macam ni kita faham dah. Solat sunat terbahagi pada dua, satu tak dituntut berjemaah.
Satu lagi tu tak payah saya beritahu lah, dah tahulah. Mestilah dia tuntut berjemaah. Tapi yang dituntut berjemaah tu pada muka surat Rumi 142. Sekarang Rumi berapa? 130? 32? 35? Berapa 7 muka surat. Nanti baru disebut solat sunat yang disunatkan berjemaah ataupun yang dituntut berjemaah. Jadi maknanya terbagi pada dua. Solat sunat, solat fardu tak ada bagi. Solat fardu memang tuntut jemaah, tak ada. Solat fardu, ada yang solat fardu dituntut berjemaah, ada yang solat fardu tidak dituntut berjemaah. Tak ada. Solat fardu semua jemaah. Solat sunat terbagi pada dua. Ada yang dituntut berjemaah, ada yang tidak dituntut berjemaah. Ya. Dia nak cerita yang tidak dituntut dulu kan. Tapi kita jangan salah faham, jangan straight sangat kita ni. Jangan termasuk dalam golongan-golongan yang straight, tak tentu pasal, tak tentu kalu. Apa? Bila tak dituntut berjemaah, tak boleh buat jemaah. Tu orang kata straight. Tak dituntut berjemaah, bukan tak boleh, tidak dituntut. Kalau haram buat jemaah, baru haram. Tidak dituntut berjemaah bukan bermakna tak boleh buat berjemaah. Tidak dituntut berjemaah bermakna makna dia. Tidak dituntut berjemaah bermakna kalau buat berjemaah ni mat. Kalau buat jemaah tak dapat 27. Itu maksud dia. Yang dituntut berjemaah kalau buat berjemaah dapat 27. Kalau dianya tidak dituntut berjemaah, buat juga boleh? Boleh. Boleh tak? Qabliyah maghrib, sembahyang. Buat jemaah. Orang kata, maghrib ke apa ni? Tak baca. Tak kisahlah, bukan nak cerita tu. Boleh tak? Boleh. Tapi dapat 27? Tak dapat. Sebab tak dituntut jemaah. Yang dituntut berjemaah, baru dapat 27. Setengah ulama' dia baik sikit lah. Dia kata, walaupun tidak dituntut berjemaah, buat juga sah. Cuma memang tak dapat 27, tapi dapat lebih sikit. Dia panggil pahala qudwah, pahala ikutan. Makmum ikut imam, ada pahala ikutan. Kalau mudah kata, dapatlah 2, 3 macam tu lah. 3 lah, 3. Salat yang dituntut berjemaah dapat 27. Salat yang tidak dituntut berjemaah dapat 3. Kalau buat seorang dapat 1, buat jemaah dapat juga 3. Ulama' tu dia kata, takkanlah sia-sia kita dah ikut jemaah, ikut imam. Tapi dia tidak dituntut untuk berjemaah. Siapa suruh buat? Bukannya tak sah, sah je. Maka bagilah pahala sikit. Macam itulah lebih kurang. Okay. Tapi secara umumnya tak ada pahala. Sebab tak dituntut berjemaah. Tak dituntut. Yang dituntut berjemaah baru dapat 27. Solat sunat Beza lagi sebelum kita masuk, yang dituntut berjemaah dia ada seruan as-salatu jami'ah ataupun shaf, itu kalau solat sunat yang dituntut untuk jemaah. Solat fardu cara panggil dia dengan qamat. Dia bukan shaf as-salatu jami'ah, tak panggil. Cuma kalau panggil sama tadi. Tidak dituntut untuk panggil pada solat fardu. Tak panggil dengan apa? Panggil dengan shaf, tak tuntut. Solat fardu berjemaah. Tak dituntut juga dengan as-salatu jami'ah. Tak dituntut juga panggil. Sama juga tadi. Jangan sempit sangat. Bila tak dituntut, kalau buat juga, tak apa. Macam tu lah. Sebab ada golongan yang tak boleh, tak bagi terus. Tu yang kita sebut. Bagi cair sikit dia punya kepahaman tu. Tak boleh tuntut, tak boleh buat. Apa benda buat. Dia jadi marah, dia tak tentukan pasal. Buat je. Cuma, tak dituntut. Jadi, solat fardu jemaah, tuntut cara panggil adalah dengan qamat. Kalau solat sunat yang dituntut untuk berjemaah, panggil dengan cara shaf ataupun as-salatu jami'ah. Solat sunat yang tidak dituntut untuk jemaah, tak ada panggil. Jom semayang. Macam tu kot. Tapi, daripada panggil, main semayang, panggil kot as-salatu jami'ah kot. Comel sikit. Takkan comel. As-salatu jami'ah. Ni solat duha. Solat duha ni tak dituntut berjemaah. Kenapa? Solat duha tak dituntut berjemaah. Kenapa panggil solat duha tak dituntut berjemaah? Panggil juga solat jemaah. Benda merepek, mengarut. Tak, janganlah. Cuma daripada panggil, mai kita sembahyang. Pakat-pakat kita sembahyang duha. Daripada panggil macam tu, lebih baik panggil apa? As-salatu jami'ah. Ataupun shaf. Kak. Tapi soalannya, adakah dituntut? Tak dituntut untuk berjemaah. Tak dituntut untuk memanggil. Dengan apa-apa seruan. Sebab apa tak dituntut? Sebab apabila sebab dianya tak dituntut untuk berjemaah. Bila ianya tak dituntut untuk berjemaah, maka tak adalah panggilan apa-apa. Yang kita kata panggilan-panggilan, kita ambil
daripada peristiwa yang berlaku dekat sahabat. Yang as-salatu jami'ah ni sebenarnya nak panggil sembahyang fardu. Kan yang cerita Sayyidina Umar tu. Pilih dengan Nabi sekali lah, pilih untuk nak panggil orang sembahyang fardu kan. Macam mana nak panggil? Ada yang kata pasang loceng kan. Ada yang kata pasang api, tunggu asap, macam-macam. Ada kata pakai trompet. Akhir sekali, Sayyidina Umar kata, kita laung lah. Oh, jom sembahyang jemaah. Tukar bahasa Arab. As-salatu jami'ah. Panggil lah. Selang beberapa, tak lama lepas pada tu kan mimpi, sahabat mimpi. Kau nak panggil, sahabat dia mimpi ada orang pegang gendang tu ataupun loceng. Akhir sekali, bila macam tu, aku nak beli, dalam mimpi ni, aku nak beli, nak buat apa? Nak panggil orang sembahyang. Sebab baru ni kami bincang dengan Nabi kami. Nak panggil orang sembahyang jemaah sebab ada orang datang, terlambat, dah habis sembahyang. Sebab tak ada waktu, time yang betul-betul sembahyang jemaah ni. Ada orang datang terawal. Jadi macam mana nak panggil? Ada kata begini-gini tapi, ada kata pakai api ni majusi. Ada kata pakai loceng, tu Nasrani, macam Hindu kan. Ada macam-macam lah. Ada kata pakai trompet, macam Yahudi. Akhir sekali macam mana ni? Akhir sekali kami teriak, Salatu jami'ah, jom sembahyang jemaah. Kata, oh kalau kau nak beli loceng ni sebab semata-mata tu tak payahlah. Kenapa? Sebab lagi elok kau cakap macam ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masa nak panggil tu. Allahu Akbar, Allahu. Asyhadu an la ilaha. Azan tu lah. Oh, molek ni ayat ni. Lepas tu, okey. Terima kasih. Tak jadi beli. Baru nak kena, kejap. Itu kalau nak panggil orang jauh. Nak panggil orang dekat, macam ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha. Ya, qomat tu. Oh, okey. Bangun, pergi jumpa Nabi. Dia mimpi begini. Pergi jumpa Nabi. Nabi cakap, kamu benar. Rupanya Nabi dah terima wahyu siap-siap dah. Kamu benar. Lepas tu, panggil Bilal. Panggil Bilal untuk azan. Kenapa Bilal? Kenapa orang mimpi? Sebab Bilal suara kuat. Dapat kita faham, nak azan bukan sedap, kuat. Sedap nombor 2, kuat nombor 1. Lepas tu Bilal azan. Azan lah kali pertama. Sayyidina Umar tengah tidur, terdengar. Wih, aku mimpi sama macam ni. Pergi. Mana kau tahu? Aku baru mimpi tadi. Rupanya ramai sahabat mimpi yang sama. Tapi semuanya bukan syariat tu datang daripada sahabat, tidak. Nabi kata kamu benar. Itu syariat kat kamu benar tu. Kamu benar. Jadi habis tu macam mana dengan cara panggil awal? Jom sembahyang tu macam mana? Maka tukarlah yang jom sembahyang tu kepada sembahyang sunat. Habis azan kepada sembahyang fardu. Jadi as-salatu jami'ah ni untuk sembahyang sunat berjemaah sebenarnya adalah panggilan sahabat mula-mula nak panggil orang sembahyang fardu berjemaah. Tukar aje. Okey. Sof, jom sembahyang. Bunyi Melayu macam tu lah. Sayyidina Umar tak cakap yang tu. Tapi kalau dah tukar bahasa Melayu gitulah. Sof. Kita tukar, kita panggil gitulah. As-salatu jami'ah bila nak panggil orang. Sembahyang solat sunat yang dituntut untuk berjemaah. Okey. Habis. Dan iaitu amat banyak solat sunat yang tidak dituntut untuk jemaah. Banyak yang tidak dituntut dulu. Tak dituntut dulu. Lepas ni baru yang dituntut. Sebab apa dikata amat banyak yang tak dituntut? Sebab yang dituntut tu tak banyak. Yang dituntut jemaah tak banyak. Sebut yang tak dituntut dululah banyak. Iaitu yang pertama yang tak dituntut jemaah. Sunat rawatib, qabliyah ba'diyah. Yang mengikut bagi segala fardu. Yang mengiringi sebelum solat fardu dan selepas solat fardu. Yang mengikut bagi segala fardu. Bila sebut segala fardu, fardu tu wajib. Termasuk tak solat Jumaat? Termasuk. Sebab tu disebut ni mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali tak. Mazhab Hambali dia tak ada qabliyah Jumaat. Dia ada ba'diyah aje. Dia punya. Tapi kita yang mengiringi, yang mengikut segala fardu. Bila sebut segala fardu, segala. Yang fardu ada 5 kan? Ada 6 lah campur Jumaat. Tapi Jumaat tu Zuhur sebenarnya. Tak apalah kita kira 6 lah campur Jumaat. 6 tu fardu. Bila macam tu, maknanya adalah qabliyah Jumaat ada. Yang mazhab lain dia kata tak ada qabliyah Jumaat. Dia adalah hujah dia. Nabi nak khutbah tu, tunggu azan. Azan tu masuk Zuhur. Azan, terus Nabi masuk, naik turun mimbar. Masa bila nak sembahyang qabliyah? Tak ada. Itulah hujah mereka.
Yang kata ada ba'diyah, yang kata ada yang ada kata qabliyah juga, yang kita mazhab Syafi'i ada qabliyah daripada hadis baina kulli azanaini salatun, baina kulli azanaini salatun, summa qala fi thalithati liman sya. Nabi kata di antara azan ada, di antara dua azan ada solat, di antara dua azan ada solat. Kerana yang ketiga Nabi kata bagi yang nak buat, di antara azan ada solat, di antara dua azan ada solat. Baina kulli azanain salatun, di antara dua azan ada solat. Macam mana nak kata di antara dua azan? Maksudnya azan yang pertama tu azan kita panggil azan, qomat juga dia panggil azan. Jadi di antara dua azan ada sembahyang. Maknanya di antara azan masuk waktu dan qomat ada sembahyang. Okay. Kalau macam tu, adalah qabliyah, betul lah. Semua sembahyang ada qabliyah kan? Betul lah, di antara dua azan Nabi kata, di antara dua azan ada sembahyang. Di antara dua azan ada sembahyang. Nabi sebut 3 kali, yang ketiga bagi yang nak buat. Maknanya sunat. Jadi solat Jumaat ada tak azan? Ada. Ada tak azan yang kedua iaitu qamat? Ada. Jadi adalah qabliyah. Kat situ pula. Sebab Nabi sebut baina kulli azanaini salatun. Di antara dua azan ada solat. Amat banyak solat sunat rawatib yang mengikut bagi segala fardu. Dan sunat rawatib ini dua bahagi. Terbagi pada dua. Muakkad dan yang tiada muakkad. Tiada muakkad tu ghairu muakkad. Ada dua, terbagi dua. Maka yang muakkad tu dulu, sembahyang yang tidak dituntut berjemaah, yang muakkad itu 2 rakaat dahulu daripada sembahyang subuh. 2 rakaat sebelum sembahyang subuh, tapi subuh dah masuk. Jangan sebelum subuh masuk tu jadi tahajud. Dia kata sebelum subuh. Bukan sebelum subuh, dah masuk subuh, sebelum sembahyang fardu subuh. Ada 2. Besar ni, besar dia punya fadilat. Lebih besar daripada dunia dan seisinya. Sebab tu paling susah nak buat. Ini paling susah. Solat sunat yang paling susah nak buat, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Paling susah. Dan pahala dia paling besar lah. Solat sunat yang paling besar. Ada juga orang panggil solat sunat fajar. Nama lain dia. Solat sunat fajar pun boleh. Solat sunat fajar ni maknanya fajar sadiq. Bukan fajar kazib, fajar sadiq. Fajar-fajar ni subuh. Kalau kita niat, sahaja aku sembahyang sunat subuh. Sebenarnya itulah solat sunat fajar. Sahaja aku solat subuh. Itulah solat fajar. Sahaja aku solat fardu subuh. Itu baru solat fardu. Sahaja aku solat subuh, tu solat fajar. Sahaja aku solat fajar, itu solat sunat fajar. Solat sunat itulah qabliyah. Sahaja aku solat fardu fajar. Jarang tak kita guna. Pernah guna? Pernah dengar? Solat sunat fajar pernah dengar? Pernah. Solat fardu fajar? Tak pernah. Sebenarnya sama je. Bezanya solat fardu fajar tu subuh lah. Fardu. Solat sunat fajar, qabliyah. Solat sunat fajar. Solat fardu fajar, itulah solat subuh. Fajar dengan subuh ni sama je. Okay? Dahulu sebelum sembahyang subuh tu, solat sunat fajar atau solat sunat subuh. Dan sunat bahawa diringankan dia, dan buat pula sunat ringan-ringan. Jangan buat berat-berat. Apa maksud ringan? Buat simple-simple. Simple, ringan. Baca surah pun jangan panjang-panjang. Rukuk pun jangan lama-lama sangat. Kita tak payah. Solat fardu pun tak lama dah. Jadi tak ada masalah. Ni solat fardu, rukuk 5 minit. Solat sunat tu dalam 30 saat rukuk. Kita yang fardu 3 saat je. Jadi tak payah cerita lah yang sunat. Biasanya orang dulu-dulu, zaman Nabi, dia rukuk 5 minit. Boleh tak? Pak Uwa kena jatuh. Dah sakit pinggan. Dah lah injet ini. Kalau rukuk 5 minit, jatuh. Tapi dulu, solat fardu 5 minit. Masa sembahyang berdiri, baca Baqarah. Sejam di solat fardu. Tapi kalau berjemaah, dia pendekkan lah. Ini solat seorang. Panjang-panjang. Rukuk 5 minit. Sujud 15 minit.
Jadi kalau semayang sunat ni, janganlah sujud sampai 15 minit. Sujud seminit lah. Seminit, kita sujud 3 saat. Jadi tak payah sembang lah apa ni, kata ringan-ringan. Memang kita dengan fardu pun ringan. Yang sunat tak payah cerita lah. Okay? Dan sunat baru diringankan. Dan dibacakan padanya, masa berdiri itu, kafirun dan ikhlas. Qul ya ayyuhal kafirun dan ikhlas. Qul huwallahu ahad. Sunat. Maknanya ringan lah tu. Kalau baca surah kuliah dengan kulhu tu ringan panggil. Bukan ringan tak baca, bukan. Ringan tak payah baca surah, bukan. Ringan dengan ringkas lain. Dobek tu. Ringan dengan ringkas lain. Ringan buat tapi tak panjang, tapi buat juga. Ringkas tak buat. Kat mana solat sunat ringkas? Ingat, satu tempat je solat sunat ringkas. Bila khatib atas mimbar, makmum baru sampai, sembahyang tahiyatul masjid, boleh tak? Boleh. Malah sunat. Jangan duduk terus. Walaupun khatib tengah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat sekalian. Dia semangat ni, Palestin ni semangat. Kita baru sampai. Masjid. Kalau masjid lah. Kalau surau janganlah buat. Kalau masjid. Solat sunat tahiyatul masjid. Solat sunat tadi tu, ringkas. Maksudnya, tak payah baca surah, tak payah baca sunat-sunat, semua tak perlu. Kalau baca pun sekali aja, sekadar nak tumakninah tu. Jangan panjang-panjang. Tu ringkas. Ini bukan ringkas, ringan. Ringan lain, baca tapi pendek-pendek. Atau alam nasyrah, alam tarakai. Alam tarakai dengan alam nasyrah. Alam nasyrah yang pertama, alam tarakai. Qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua, rakaat kedua, ikhlas. Kulhu. Kenapa pastikan dia ikut turut apa? Menurun dia panggil. Ke menaik? Menurun. Dia punya surah tu menurun. Jangan rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kuliah. Tu dia dah menaik. Tapi tak haram. Sah mayang. Cuma disunatkan bacaan surah tu ke menurun tadi. Menurun ke menaik? Menurun. Menurun ke surah tu, surah rakaat pertama surah yang ke-80. Rakaat kedua surah yang ke-100. Boleh lah. Macam tu. Rakaat pertama surah yang ke-100 120 lah. 100 yang ke-110. Rakaat yang pertama. Rakaat kedua 111. Jangan rakaat pertama surah 110, rakaat kedua 109. Dia naik pula macam tu dia ke bawah. Okay, jadi ikut turutannya. Dan sunat ringan buat ringan-ringan. Dan sunat bahawa tidur ia atas lambung yang kanan kemudian daripada sembahyang sunat. Tidur. Sunat tidur. Pernah tengok orang buat? Pernah tak? Ada orang takat gambar apa? Siapa nama tu? Dia tidur, lupa dah siapa. Ada orang takat gambar dekat masjid, tengok ni. Maksudnya sunnah yang ditinggalkan dia punya tajuk. Tak ingat siapa dia punya tu. Siapa? Tapi ada lah. Tok Guru kan? Oh. Boleh jadi kot. Lupa dah siapa. Tok Guru Dia lepas dia sembahyang sunat, tidur. Baring. Ada dua. Ada dua cara. Dua keadaan. Dia tak boleh, kalau kita baca macam ni, sedap tidur ni. Lepas tu sembahyang subuh. Lepas tu sabar dulu. Memang dia cakap gitu. Ada dua. Yang pertama, tidur betul. Tidur kerong-kerong. Tapi jangan sampai tak sembahyang subuh. Okey, gini. Waktu subuh, kalau sembahyang berjemaah, kalau sembahyang seorang, dia tak ada hukum ni sembahyang seorang, lepas masuk azan, solat sunat, sembahyang terus lah. Kalau sembahyang berjemaah, dia sunat, dia ada dua waktu sunat. Sunat pertama, lepas, mudah kata 10 minit selepas azan tu, sembahyang lah, subuh. Waktu yang kedua, dia panggil waktu isfar. Isfar ni waktu kekuningan. Itu afdal yang kedua. Dalam solat subuh ada dua waktu afdal. Sama dalam waktu isyak. Isyak pun ada dua afdal lah. Yang pertama afdal solat isyak, masuk isyak, dalam 10 minit lepas pada tu sembahyang terus isyak. Jemaah. Afdal. Yang kedua, pertengahan dalam pukul 12, pukul 1, sunat. Sembahyang isyak. Ada dua waktu afdal. Dua. Subuh pun ada dua. Tapi rapatlah dekat. Yang pertama, lepas azan dalam 5-10 minit, sembahyang subuh.
Jemaah. Itu afdal yang cara pertama. Yang kedua afdal juga tunggu waktu asfar. Waktu dah cerah tapi matahari belum terbit lah. Matahari terbit syuruk habis subuh. Tapi dah ada nampak cerah. Kalau nampak tengok orang, tak boleh kenal orang. Tapi tahu ada orang tengah berjalan. Tu. Waktu pukul berapa agak-agak. Dia panggil asfar. Kalau tengok pokok, nampak macam pokok-pokok, nampak dah pokok-pokok punya bayang-bayang. Tapi tak tahu lagi, tak nampak lagi, gelap lagi. Macam tu lah. Agak-agak apa? Sekarang. 6.52 hak syuruk. 6.52 syuruk. 6.30 kot? 6.30. Okey, 6.30. Sedangkan masuk subuh, 5.42. Maknanya 5.42, 40 minit selepas masuk subuh. Itu antara waktu afdal yang kedua. Tapi solat jemaah, solat seorang tak ada ni. Solat seorang tak ada. Solat jemaah. Dia memang 40 minit selepas masuk subuh. Boleh tahan. Kenapa? Apa tujuan? Tujuan pertama, sebab nak tunggu orang ramai lagi datang. Lagi ramai datang, lagi bagus solat jemaah. Satu. Yang kedua, sempatlah tidur. Tidur. Cuma, bila tidur betul-betul, keroh-keroh, ambil uduk sebelum main subuh. Jangan tak ambil uduk. Satu. Yang kedua, bukan maksud tidur. Maksudnya baring je. Bila baring, tak tidur, yang tu bangun-bangun lah. Itu maksud kedua. Kenapa tidur kat sini? Sebab malam tu tahajud. Bangun pukul 3. Tidur katalah pukul 11, pukul 12. Bangun pukul 3, baru tidur 3 jam. Tahajud, baca Quran, penat tu. Kemudian, bila masuk subuh, solat sunat. Kalau terus main subuh, rasa nak habis cepat je. Rasa nak habis cepat je. Dan hilang khusyuk masa tu. Memang tak ada khusyuk. Jadi, dengan dia tidur, bangun-bangun segar. Tidur dalam setengah jam ke. Agak-agak tidur tu. Setengah jam ke. Bangun. Waktu tu dah sempat tidur. Maka kan dia segar. Tidur setengah jam cukup dah. Waktu tu, tidur setengah jam. Macam berapa jam kan dia ada nisbah tak? Tidur siang, seminit, nisbah gini. Tidur malam gini, nisbah kan? Tak ingat nisbah dia. Tidur waktu sekian-sekian, nisbah sejam dengan sejam. Tak? Tidur siang, kemudian qailulah pukul 12 lebih tu, tidur seminit bersamaan sejam. Tidur 5 minit macam 5 jam tidur. Kepuasannya, kualiti tidur tu kan. Itu kajian lah. Biasa dengar kan? Nisbah. Jadi, tidur waktu tu, maksudnya subuh tu, lepas solat tu, nisbah dia banyak. Mungkin tidur setengah jam, nisbah sampai ke petang. Tak mengantuk. Mungkin lah. Buat lah, try. Buat. Try lah. Jangan terus tidur terus. Tak bangun. Dan tujuan tidur tu juga untuk tahajud esok. Bukan tahajud ni, tahajud esok. Kalau tak tidur macam tadi, nanti waktu petang dia akan mengantuk gitu gini, maka akan menyebabkan nanti esok nak bangun tahajud susah. Tidur lepas subuh tadi, lebih kurang pukul 6 tadi tidur sekejap. Tujuannya nak bangun tahajud esok. Jauh. Memang jauh. Sama juga orang tidur siang yang qailulah sekejap, setengah jam dia tidur sebelum Zuhur. Tidur tu untuk bangun tahajud. Mudah untuk bangun tahajud. Tapi kalau tak tidur, ataupun bukan tidur pukul 12, pukul 1, tidur waktu lain, nak bangun tahajud tak boleh. Itu tujuan dia. Betul, orang tidur sebelum Zuhur tu sebenarnya untuk tahajud. Memang jadi. Yang ni kita dah pernah try memang jadi. Tapi yang tidur lepas subuh tadi tak pernah try. Itu suruh korang try. Memang tak tahu lah. Tak pernah try. Tapi untuk buat cuba sungguh-sungguh tu tak pernah. Tak tahu, tak boleh nak cakap. Tapi kalau katalah tidur qailulah setengah jam. Qailulah tu sebelum Zuhur. Lebih kurang pukul 12.30 ke lebih kurang itu. Tidur setengah jam. Bangun pukul 3. Dan tidur katalah pukul 12. 3 jam je tidur. Cukup dah. Bangun tu dia tak pedih mata. Nanti dah kau ngantuk nanti masa subuh. Itu cerita lain. Tapi bangun tahajud tu memang boleh. Memang dah try. Memang jadi. Jadi maknanya, untuk bangun tahajud, bukan masa nak tidur. Bukan. Orang kata, tidur awal lah bangun tahajud. Banyaklah. Tidur awal tak ada yang boleh bangun tahajud. Perancangan untuk tahajud, sehari sebelum tu. Siang ni, kenapa kau tidur pukul 12.30 ni? Tengah-tengah hari. Asal ni? Nak bangun tahajud malam. Perancangan dia kat situ. Jangan tidur pukul 12 sampai pukul 2. Yang tu tak jadi. Terlebih. Dia ada nisbah dia. Ada orang, dia cukup lah. Setengah jam kat situ dah cukup.
Nanti nak bangun pukul 3 cukup senang. Macam tu, cuba boleh try buat waktu puasa. Nak bangun sahur. Tidur tu setengah jam, cuba tengok nak bangun sahur nanti. Memang, walaupun tidur pukul 1. Senang je bangun sahur. Tapi lepas tu ngantuk, dah tak cukup. Cuma cerita bangun tu senang. Bangun senang. Bukan tahan, bangun senang. Dia beza. Tahan, motor tahan lain. Ni bangun tu senang. Nak bangun pukul 3, boleh. Tidur 30-40 minit sebelum Zuhur. Memang boleh bangun pukul 3 kalau tidur pukul 12. Boleh. Tidur 3 jam, boleh bangun. Okey. Okay. Jadi yang tidur betul-betul tu jangan tak ni pula. Macam ni. Sebenarnya dia ada lagi. Dia kata lambung. Sebenarnya bukan lambung je dengan tangan. Tangan ni. Macam ni. Tu maksud tidur atas lambung yang kanan. Lambung mana? Ni kan? Ni. Lepas tu kepala ni. Kenapa begini? Dia ada semua tu. Ini pertama, kalau lama sangat dia serban, lenguh. Maksud tu bangun. Kalau tidur. Satu. Tapi ada orang bantai juga tidur. Ni cerita yang normal. Yang kedua, jantung duduk mana? Jantung duduk kiri kanan? Kiri tak? Ada tak jantung duduk kanan? Jantung duduk kiri, jadi duduk atas. Dia tak terkepit. Ada semua cerita dia. Tapi kena kaji sendiri. Macam ni, Bicep. Boleh jadi. Sedap sikit tak tidur. Tapi dia akan jadi serban, lenguh. Masa lenguh tu berapa lama lenguh? Lebih kurang dalam setengah jam. Terjagalah sendiri lenguh. Tidur macam ni. Semua ada. Macam itulah kedudukan dalam kubur. Kan? Kedudukan dalam kubur. Macam lambung kanan. Orang talkinkan dekat telinga kiri. Semua sama-sama. Adalah kemunasabahannya. Carilah sendiri munasabah tu. Apa munasabah dia tu. Dan 2 rakaat. Habis dah. Bab tu habis. Bab lain pula. Solat lain pula. 2 rakaat dahulu. Sebelum. Daripada sembahyang Zuhur. 2 rakaat sebelum sembahyang Zuhur kita panggil qabliyah kan. Dan 2 rakaat kemudian daripadanya lepas Zuhur kita panggil ba'diyah. Yakni kemudian daripada sembahyang fardu Zuhur. Yang ni nak ingatkan sikitlah. Dah banyak kali dah ulang tapi masih lagi ada soalan dalam hari Selasa. Soalan tu dah berpuluh kali dah ulang. Tak apalah, ulang last secara ringkas. Solat sunat 2 rakaat dahulu sebelum Zuhur. Okey. Bila habis dia? Maksudnya tak boleh sembahyang qabliyah dah. Sebelum Zuhur. Habis dia bila masuk asar. Bukan habis dia bila sembahyang Zuhur. Itu mazhab Hanbali. Tak payah bawa lah mazhab Hanbali masuk sini. Mazhab Hanbali dah sembahyang Zuhur, tak ada dah qabliyah. Mazhab Syafi'i tidak. Bermula qabliyah ni, Zuhur ke asar, dia sama semua-semua pun. Kita ambil Zuhur, qabliyah. Bermula boleh sembahyang qabliyah. Bermula masuk Zuhur, bolehlah qabliyah. Bila tamat dia dah tak boleh dah qabliyah. Bila asar, bukan bila sembahyang Zuhur. Bila asar baru habis. Itu kalau qabliyah. Kalau ba'diyah 2 rakaat, bermula boleh sembahyang ba'diyah apabila setelah sembahyang fardu Zuhur. Lepas sembahyang Zuhur baru boleh ba'diyah. Kalau masuk waktu sembahyang ba'diyah tak sah. Sebab kena sembahyang Zuhur dulu. Ini masuk waktu, solat apa? Solat ba'diyah. Tak sah. Habis tu nak sembahyang solat ba'diyah. Solat ba'diyah selepas sembahyang fardu Zuhur tadi tu. Maka bermulalah boleh sembahyang ba'diyah. Kalau dia sembahyang pukul 2, kalau dia sembahyang fardu Zuhur pukul 2, bermulalah pukul 2 tadi tu boleh dah sembahyang ba'diyah. Kalau dia sembahyang pukul 4, lagi 5 minit nak habis Zuhur, dia tak ada ba'diyah dah lah. Nak ba'diyah apa? Habis bagi salam dah masuk asar. Dia tak adalah waktu ba'diyah dia. Jadi ba'diyah bermula sembahyang Zuhur, sembahyang fardu tu bermulalah ba'diyah. Tamat ni bila? Tamat dia bila masuk asar juga. Jadi qabliyah dan ba'diyah berbeza mula, garisan penamat sama. Banyak kali dah ulang, berpuluh-puluh kali. Sama. Subuh, Zuhur, subuh tak ada ba'diyah lah. Tapi subuh, Zuhur, asar, maghrib, isyak sama. Subuh bermula qabliyah subuh bila masuk subuh. Habis qabliyah subuh, habis subuh. Bukan selepas sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh mana boleh sembahyang? Haram. Tak. Yang tak boleh tu bukan tuan waktu. Bukan tuan waktu. Sekarang subuh tu owner waktu. Nak sembahyang dia dekat tempat dia. Boleh lah.
sembahyang qabliyah pada waktu subuh boleh. Sebab dia honor waktu. Yang tak boleh bukan honor. Contoh sembahyang hajat. Sembahyang hajat bukan tempat dekat situ. Maka lepas sembahyang subuh tak boleh. Sebab kau bukan tuan, kau honor. Sembahyang qabliyah tu tuan dia. Macamlah sembahyang subuh. Boleh tak sembahyang subuh pukul 6? Boleh lah. Boleh tak sembahyang subuh pukul 7? 7 dah habis. Boleh tak sembahyang subuh pukul 6.45? Boleh lepas dia tuannya. Itu solat fardu. Solat sunat pun samalah. Cuma bezanya solat fardu wajib, solat sunat tu sunat, tak wajib. Tapi dari sudut masa sama je. Jadi kalaulah tak sempat ke sembahyang ataupun sengaja tak sembahyang qabliyah subuh ataupun tak sempat ataupun sengaja malah lepas sembahyang subuh fardu boleh. Dua. Qabliyah 2, qabliyah subuh 2. Qabliyah zuhur 4. Nanti dulu. Qabliyah subuh 2. Macam tu juga asar. Lepas sembahyang asar kan tak boleh sembahyang. Tak boleh sembahyang tu bukan honor masa tu. Honor dia boleh. Iaitu solat fardu asar bolehlah sebab tu honor fardu. Dan solat sunat pun honor juga, tapi honor kecil. Sunat kan, tak wajib. Jadi dia boleh juga sama ada sebelum sembahyang asar ataupun selepas sembahyang asar. Janji dalam waktu asar. Takkanlah dia honor punya masa, dia tak boleh sembahyang. Ini tidak adil. Dia honor, akulah tuan punya asar ni, kata yang solat sunat. Tapi tak boleh sebab dah sembahyang fardu asar. Bukan, mazhab Syafi'i tak gitu. Dah banyak kali terang. Baru ni hari Selasa ada lagi soal ni. Banyak kali dah cerita benda ni. Okey, jadi Zuhur 2 rakaat sebelum, 2 rakaat selepas. Sembahyang fardu zuhur. Dan 2 rakaat kemudian selepas. Daripada sembahyang fardu maghrib. 2 rakaat selepas. Ini solat apa ni? Muakkad ke ghairi muakkad? Ya muakkad dulu. Muakkad 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. 6 dah. Lepas tu 2 rakaat selepas maghrib. Selepas fardu maghrib. 2 rakaat selepas. Maknanya ba'diyah lah. Ba'diyah tak boleh buat. Masuk maghrib tak boleh buat. Kena sembahyang maghrib dulu, baru boleh buat. Baru boleh buat ba'diyah. Jadi, kita boleh dapat faham dalam kes tadi. Ba'diyah, betul ba'diyah. Qabliyah, nama aja qabliyah. Qabliyah ni sebelum, ba'diyah ni selepas. Kalau sembahyang sunat qabliyah, nama je sembahyang sunat qabliyah sebelum. Tapi boleh buat selepas. Betul tak? Ba'diyah masuk selepas. Solat sunat dah selepas. Namanya ba'diyah dan memang kena selepas. Betul tak? Okey. 2 rakaat fardu maghrib. Dan 2 selepas. Maknanya sebelum maghrib bukan muakkad. Sebelum maghrib. Selepas maghrib yang muakkad. Ba'diyah maghrib yang muakkad. Dan sunat dilanjutkan. Ni menarik. Dan sunat dilanjutkan dia hingga keluar ahli masjid. Ni kitab lain tak ada. Saya sebut kitab lain tak ada je, kena tanda. Sebab nak cari kitab lain tak ada. Kitab lain tu maksud kitab-kitab Jawi lah. Yang biasa kita baca macam Musalli ke, macam Matla'in Badrain ke, Sabila tak tahulah. Pakar Sabila tak datang. Sabila tak ingat ada ke tak ada. Tapi kebanyakan kitab tak tulis yang ni. Yang mana? Yang ni. Sunat dilanjutkan dia hingga keluar ahli masjid. Sunat dilambatkan. Sembahyang ba'diyah maghrib. Dilanjutkan tu dilambatkan. Kan lepas sembahyang maghrib, kan boleh sembahyang ba'diyah. Lepas sembahyang zuhur kan dah boleh sembahyang ba'diyah. Sembahyanglah awal-awal pun bagus. Lepas sembahyang terus lepas sembahyang fardu zuhur terus sembahyang ba'diyah. Bagus. Tapi yang ba'diyah maghrib sunat tunggu lambat-lambat sikit. Sampai lambat mana? Semua ahli masjid keluar. Maksud orang yang sembahyang jemaah semua bakat-bakat keluar. Agak-agak setengah jam. Macam lama sangat kot. 15 minit. 20 minit lah. Selepas 20 minit, baru solat sunat ba'diyah. Itu terbaik. Habis tu nak buat apa? Buat zikir ke, baca apa ke. Buatlah baca Quran ke apa ke. Duduk saja ke. Ini kalau ada kuliah tak boleh. Takkan nak tinggal majlis ilmu kot. Ini secara umumnya. Kan nak semata-mata keluar pergi sembahyang sunat. Padahal majlis ilmu kalau kita fardu ain tu wajib. Tak cerdik lah. Nak yang buat yang sunat, tinggal yang wajib. Tak cerdik lah. Cuma secara umum gitu. Kalaulah maknanya kat sini, bukan problem. Kita tengok ada orang lepas sembahyang fardu sembahyang sunat ba'diyah. Kan? Tak comel kalau maghrib. Tapi kalau isyak tak ada masalah kan? Kalau yang lain-lain tak ada masalah. Kalau dia ada kerja tak ada masalah. Tapi kalau maghrib tak comel. Lepas habis
terus bangun, pergi belakang sembahyang sunat. Tak comel. Yang mana tak comel? Maghrib. Sebab sunat dilanjutkan hingga keluar. Maksud biar lambat. Kalau tak ada ustaz, kalau tak ada kuliah. Ataupun kalau sembahyang kat rumah, biar lambat. Tak comel. Tapi ada orang, dia 5-5 sembahyang, dia keluar awal. Patutnya keluar 4 aja. Yang ni jangan. yang maghrib jangan, 4 aja. Pergi awal. Isyak, keluar awal. Maksud keluar tu, lepas salam, 2-3 kali, Astagfirullahalazim 3 kali, pergi belakang, sembahyang, lepas sembahyang isyak. Okey? Subuh, okey. Tapi maghrib, sunat dilambatkan. Sunat, tak wajib pun. Hingga lebih kurang 20 minit lah. Hingga keluar ahli masjid. Sebab apa? Sebab mana ada kerja dah waktu tu kok. Mana ada kerja dah. Kalau lepas subuh, kalau kata nak solat ba'diyah tu lepas subuh kan. Sembahyang terus lah, ba'diyah lepas subuh. Kata yang tak sempat sebelum subuh, mungkin nak pergi kerja. Tak apa. Zuhur, mungkin dia duduk kerja, nak pergi masuk kerja. Lepas tu ba'diyah cepat-cepat, okey lah kan. Asar, Qabliyah. Maghrib mana ada dah. Orang dah rehat dah kan waktu maghrib. Jadi buat apa nak cepat-cepat, nak pergi mana? Yang tu. Nak pergi mana? Kalau nak isyak, boleh kata nak tidur kot. Tu lah, nak kejar masa malam. Dia siap kira lagi. Malam ni Taman Gelora. Esok berserah. IN 15. Lepas tu yang ni Indah Sempurna. Dia kira satu-satu. Memang ada dia kat masa malam. Tak comel lah. Tapi ingat, bila bertembung di antara sunat yang tadi dengan wajib, fardu ain ke, mengaji tauhid ke, mengaji apa-apa tu, tinggalkan yang sunat-sunat. Ada orang tak. Zikir dia. Tengah majlis ilmu, zikir banyak kali jumpa sebab. Ni kita tengah cerita pasal tauhid ni. Kita tengah cerita pasal hukum solat berjemaah. Dia bunyi sikit-sikit. Tak bunyi kuat sangat. Kalau bunyi kuat, orang ni lah. Ada yang tu, siap. Ada ni lagi. Siap tunjuk ni depan. Padahal boleh duduk tepi tu, celah tu. Ada kuliah duduk, puk ikomu nak tungging nak apa. Tapi duduk depan straight. Bila dia asam mulut kau macam cakap dengan saya ke? Taklah cakap gitu. Tapi seolah-olah nampak gitu. Pertama kalau katalah nak zikir sangatlah, doa tepi-tepi yang tak nampak sikit satu. Yang kedua tak tepat cara tu. Tak adalah berdosa, tak cepat cara tu. Sekarang tak boleh dah main WhatsApp kita. Kita tak boleh nak marah dah. Sebab apa? Sebab dalam ni sekarang ni bukan WhatsApp aja. Nota pun dalam ni. Dia dah siap lah. Kalau kata WhatsApp, mula WhatsApp. Tapi bila kita kata, buat apa tu? Tengok nota. Padahal sebenarnya WhatsApp. Dah tak boleh buat apa dah. Memang dulu dia agak satu perkara yang dulu tabu lah. Sekarang tak dah. Tab, laptop, tak ada dah. Dia kena ikut zaman. Kita tak boleh kerah gitu. Saya gitulah, cepat sikit ikut zaman. Mungkin ada orang tak setuju. Kita cepat sikit pada orang. Tapi orang yang marah-marah tu lah kali dia follow juga nanti. Lagi 5 tahun ke. Dulu cerita sikit pengalaman. Dulu masa kuliah saya buat buka laptop. Lama lah, 10 long time ago. 10 tahun lepas kot. Buka laptop. Akhir sekali orang gelar apa? Orang gelar-gelar ni pun bukan orang biasa-biasa juga. Ustaz laptop. Itu masa dia nak ceramah tu, dia siap Google tu. Kepala otak dia lah. Siap ingat boleh Google baca kat ceramah tu. Tak tahulah dia masa tu tak berapa ni sangat. Tiba ada laptop Lenovo. So ada. Kalau tengok YouTube lama-lama je, ada tulis Lenovo. Aduh. Orang kata dia ingat kita masa nak tu orang tanya, kejap saya nak Google. Ada. Itu sebagai apa benda dia panggil? Nak baca je dia punya nota kita. Masa tu tab ni sangat mahal ataupun tak ada lagi kot ke mahal sangatlah tab ni. Pakailah yang itu letak. Pakai PDF je pun. Kadang Word je pun. Track gitu. Tapi nampak orang. Dah sekali yang marah tu dia ke laptop juga. Kadang-kadang kita sambung projektor. Lepas tu lama sikit, saya yang terawal pakai tab ni. Orang sama juga. Abang dia pakai tab gini. Selang beberapa tahun tengok. Macam dia pun pakai juga. Macam tu lah. Biasa gitu lah. Memang biasa. Yang ni yang terbaru ni macam buat live tu kan, keluar tulisan apa dia panggil tu, background tu. Antara orang kata benda keluar benda tu. Orang nak belajar tak apa dia panggil, tak boleh fokus sebab ada. Lepas tu harap nak suap dekat orang nak belajar. Siap tulis screenshot kitab tu saya ada je kat tepi ni. Suruh baca.
Jadi tak ada usaha. Pelajar yang tidak berusaha. Lepas tu tengok, elok dia buat pakai apa? Street, apa? Yard, apa? String yard. Dia nak buat macam kita tak kerti. Sebab kita lain macam sikit sistem kita. Macam tu lah. Nak macam mana? Macam tu lah. Mula-mula. Okay, habis. Dan dua rakaat jadi tak kesimpulan, belum lagi kesimpulan. Jadi kesimpulan baru kita kembali. Nanti kan tergantung pakai telefon, pakai tab, pakai laptop ada atas ni, tak menjadi kesalahan dah. Tak ada macam kurang hajar ke, tak ada dah. Zaman sekarang tak ada dah. Malah kalau ada laptop pun tak ada dah. Dia dah jadi seolah-olah pengganti kepada kitab tu kan. Pengganti. Jadi kalau kata nak buat catatan ke, nampak benda duk main. Bukan. Sama je orang dulu, ada pen, ada pensel, ada kertas, dia pakai kartun. Kan? Konon-konon sama aje. Dia ada kitab kat sini, lepas tu ada majalah kat dalam ni. Macam tak biasa buat pula. Jadi sama aja. Cuma sekarang ni, jadi bagi sekarang ni benda ni tak. Malah kadang-kadang dengan komen ni banyak maklumat tambahan dapat. Bila kita apa benda, ada orang ni yang tolong. Ada cikgu, ada engineer, ada macam-macam orang dalam ni. Dia tolong gini. Kita salah sebut, dia tolong. Malah kena letak dah sekarang ni untuk baca komen. Apa benda? Iyalah sekarang memang orang tak sampai, ada orang yang tak sampai lagi tahap tu, dia akan katalah. InsyaAllah lagi 10 tahun dia akan buat gitu. Cuma kita cepat sikit je. Itu yang banyak jadi kontroversi sebab cepat sangat. Okey? Dua tu kesimpulan dia. Dilanjutkan dan dua rakaat kemudian selepas solat Isyak. Jadi dua sebelum subuh, dua sebelum Zuhur, dua selepas Zuhur, dua selepas Maghrib, dua selepas Isyak. 10 lah. Saja je nak sebut ini. 10 tadi dah pernah sebut ni, sebut banyak kali. 10 tadi lebih besar kalau bulan Ramadan. 10 tadi yang kira tadi lebih besar daripada 10 tarawih. 10 lah campur apa? 10 kan? Kita buat tarawih, kita buat 11, 8-3 kan? Lebih besar 5 ni, 10 rakaat ni, lebih besar daripada tarawih kalau bulan Ramadan. Kalau orang semayang tarawih yang tadi, dia buat semua, tapi dia tak buat 5 ni, tak segedik. Lebih baik dia buat 5 ni, jangan buat tarawih. Boleh? Macam tak nak buat tarawih. Dari sudut apa? Dari sudut pahala, cerdik je lah. Kan cerdik kita, cerdik nak ambil yang banyak. Buatlah 5 ni, jangan buat tarawih. Dah malas sangat. Patutnya buat semua kan. Tapi sebab apa kita kata? Sebab ada orang, dia 5 ni, dia tak 5 maksud 10 ni tak buat 10 rakaat ni. Tapi dia buat tarawih. Habis pula tu. Nak moreh kenapa? Nak apa sebenarnya buat ni? Nak pahala besar. Pahala besar yang 10 ni. Apa sebab tak buat? Kenapa buat yang 10 ni? Oh, nak banyak buat 10 ni dan buat tarawih lagi. Tak apalah, buat tarawih aja. Tak sekedik. Ada gaji sini, gaji 3,000, sini gaji 1,500. Gaji 1,500. Takkan 3,000 kot. Dah. Kerja sama pun. Buatlah gaji 1,500 cukup boleh? Tak cerdik. Memang pun dalam dunia kita tahulah benda. Dalam dunia kita cerdik. Akhirat ni kadang-kadang kurang cerdik. Dan 3 rakaat witir. Dan 3 rakaat sunat witir. 3 rakaat sunat witir. Dengan kasrah waw. Dengan baris bawah waw. Waw tu baris bawah. Bukan waw. Atau fatah. Atau watr. Watrun atau witrun. Dua-dua boleh. Kasrah tu baris bawah. Wawnya. Atau fatah baris atas. Jadi boleh sebut solat witir. Boleh sebut solat witir. Boleh sebut solat watr. Watr nak raw mati kan. Watrun ataupun witrun. Dua-dua boleh. Dan sukun ta. Jangan hidupkan ta tu. Sukun mati. Matikan ta. Pada keduanya tu. Pada kedua-dua. Kalau istilah kitab macam ni. Pada kedua-dua wajah witir tadi. Wow. Kan dia kata boleh baris atas. Boleh baris bawah. Okay. Dan ta tu mati. Sama ada wajah waw tu baris atas pun ta tu mati. Ataupun waw tu baris bawah ta mati juga. Itu keduanya. Jadi dua boleh. Maka sekurang-kurangnya itu 1 rakaat. Minimum. Witir 1 rakaat. Minimum. Sekurang-kurang.
Dan sebanyak-banyak 11. Maksimum 11. Try buat sekali lah. Setiap orang, bila kita belajar, buat sekali. Tak apa sekali seumur hidup pun. Mesti kena buat. Apa-apa lah. Mesti buat. Sekali. Apa sahaja. Sugi. Sekali. Pakai sugi, pakai kayu. Lepas tu dah, buang. Janji buat sekali. Semain tasbih. Minimum buat sekali seumur hidup. Semua buat sekali. Pakai ridak. Buat sekali. Pakai Palestin. Palestin. Palestin tak apa, tu cerita lain. Pakai ridak. Pakai sekali. Tu tak payah pakai dah. Pakai serban belit sekali. Tu tak payah pakai dah. Pakai, bukan tak payah pakai tu maksud nak pakai kesilakan. Tak pakai pun tak apa. Pakai jubah sekali. Lepas tu tak payah pakai dah. Kalau tak nak pakai. Apa lagi? Sebagainya lah. Sekali buat. Cukup lah. Minimum. Macam tu juga. Solat-solat duha. Try solat 8 rakaat. Sekali hari tu je buat. Betul tak buat dah. Kurang-kurang pernah cuba sekali. Semua. Yang ini pun sama. Try buat 11 sekali. Solat apa? Witir. 11 rakaat sekali. Tapi diingatkanlah. Kalau ada kodok lah. Sama tak cerdik. Ada kodok subuh pergi solat witir. Witir tu sunat. Solat subuh yang dulu-dulu kodok tu wajib. Baik buat solat kodok subuh tanpa kunut. Saja sebut tanpa kunut tu. Tetap juga lebih besar pahala daripada witir ni. Okay. 11. Maksimum 11. 11 rakaat. Dan pertengahannya 3. Sederhana 3 atau 5 atau 7 atau 9. Yalah. Boleh buat 3, 5, 7, 9 boleh buat. Yang paling terbaik 11. Okay. Yang paling sempurna 11. Okay. Yang paling kurang 1. Yang paling kurang. Yang sederhana 3, 5, 7, 9 lah. Maka sekurang-kurang kamalnya itu, sekurang-kurang sempurna itu 3. Maknanya untuk mengangkat dah kesunatan witir, 1 pun dah terangkat kesunatan. Kesunatan. Nak dapat pahala witir, 1 dah dapat dah. Tapi istilah dia panggil makruh pada bilangan. Sembahyang tu tak makruh witir, tapi bilangan makruh. Macam kita ambil uduk, basuh 2 kali. Sah? Sah. Sebab sekali je wajib. Maksud 2 kali. Jadi dapat pahala uduk? Dapat. Tapi makruh dari segi bilangan. Sunat buat 3, dia buat 2. Bukan makruh wuduk tu, bilangan tu yang makruh. Kalau buat 3 dapat pahala apa? Tapi kalau buat 2 tak dapatlah pahala. Pahala apa? Bukan pahala wuduk, pahala bilangan. Macam tu juga buat 1 dapat pahala witir? Dapat. Tapi dari sudut dapat tak pahala bilangan? Tak dapat. Yang dapat pahala? Pahala witir saja. Kalau buat 3 dapat pahala witir dan pahala bilangan. Dia panggil makruh pada bilangan. Bukan makruh pada sembahyang, makruh pada bilangan. Jadi, sekurang-kurang sempurna witir 3. 3. Kalau malas sangat, buat 1 lah. Mana lagi besar? 1 rakaat witir ataupun 2 rakaat ba'da isyak? Witir lagi besar. Sebab witir, ada ulama' kata, mazhab Hanafi, wajib. Tak buat berdosa. Tapi dia bukan fardu, dia wajib. Mazhab Hanafi, dia ada solat fardu 5, solat wajib 1. Solat fardu 5, solat wajib 1. Kita tak ada solat wajib. Solat fardu tu wajib lah. 5 aja. Apa solat wajib mazhab Hanafi ni? Witir. Jadi siapa tak solat witir, tanpa ada uzur, berdosa. Tapi taklah sebesar dosa tinggal solat fardu 5, mazhab Hanafi ni. Tapi berdosa juga. Jadi, oleh kerana ada mazhab kata wajib witir, maka martabat pada mazhab Syafi'i, dia paling tinggi lah. Standard lah, kaedah sama. Apabila mazhab lain kata wajib, mazhab Syafi'i kata sunat, dia adalah sunat yang menghampiri kepada wajib tapi tak wajib. Sama juga witir dengan ba'diyah isyak, witir lagi besar. Jadi mana lagi? Malah sangat ni. Tak nak sembahyang sangat. Sembahyang 2 rakaat ba'diyah isyak ataupun sembahyang witir. Lagi bagus sembahyang witir 1 rakaat. Dari sudut perbandingan. Tapi yang ramai orang buat, dia akan sembahyang 2 rakaat ba'diyah isyak, witir dia tak sembahyang. Rugi. Tak boleh kata rugi. Sembahyang mana rugi tak? Rugi untung. Boleh? Rugi untung. Yalah, biasa untung RM10. Tiba-tiba untung RM3. Rugi kan untung? Kurang apa? Kurang untung. Susut nilai. Tapi masih lagi untung. Kalau sebut susut nilai, dia macam rugi. Dia bunyi-bunyi nampak macam rugi. Ya. Kurang untung. Itu untung juga. Kurang untung. Kurang untung lah. Kurang untung. Saya kata rugi untung. Untung tu yang rugi.
Bukan rugi, untung tu yang rugi. Sikit. Untung sikit lah. Untung sikit boleh juga. Untung sikit. Tapi kalau saya guna ayat, rugi untung. Dia kena fikir. Rugi untung. Rugi tak. Rugi. Untung tu yang rugi. Mana biasanya untung 10, tiba-tiba untung 2. Mula untung 10, jadi untung 2 je. Jadi 8 yang rugi. Rugi apa? Bukan rugi. Rugi untung. Belit-belit cakap. Belit-belit. Jadi, tak kisahlah guna ayat masing-masing lah. Kan? Untung ciput. Saya baca je. Tak tahu siapa cakap. Dia kata untung ciput. Siapa cakap tu? Abang singa cakap. Untung ciput. Dia tahu ada singa. Sepatutnya biasa dapat terkam kambing yang besar-besar. Tiba-tiba dapat arnab aja kecil. Dia panggil untung ciput. Abang singa cakap. Untung tapi lekat celah gigi je. Okey. Dan bagi okey, sekurang-kurang kamalnya, sekurang-kurang sempurna 3. Dan bagi orang yang dilebihkan atas serakaat pada witir, siapa yang nak buat lebih pada 1 rakaat? Bila sebut witir, 3 lah. Lepas 1, 3. 2 tu bukan witir. Okay? Siapa nak buat lebih 1? Makna 3, 5, 7, 11. Bahawa ia hubungkan dengan 1 tasyahud pada rakaat akhir. Dia boleh buat 3 rakaat, 1 tahiyat, tasyahud. Boleh buat 3 direct. Boleh? Itu maksud hubungkan dengan 1 tasyahud pada rakaat yang akhir. Boleh? Maksudnya 3 rakaat, 1 tahiyat. Tahiyat akhir terus. Atau 2 tasyahud. Bila sebut 2 tasyahud, 2 salam sekali lah. Takkan tasyahud saja tak ada salam. 2 tasyahud pada 2 rakaat yang terkemudian. Dan diceraikan. Bukan. Sekejap. Dia macam ni. 2 tasyahud pada 2 rakaat yang terkemudian. Maksud 2 tasyahud pada 2 rakaat. 2 tasyahud pada 2 rakaat yang terkemudian. Rakaat kedua? Kan? Rakaat kedua lah. 2 tasyahud pada 2 rakaat yang terkemudian. Tukar. 2 tasyahud pada 2 yang akhir. Maknanya, bukan diiringi dengan salam. Dia susah sikit nak faham. 2 tasyahud pada 2 rakaat terkemudian. Tukar bahasa sekarang, 2 tasyahud, 2 tahiyat pada 2 rakaat last. Bahasa sekarang last. Terkemudian tu last. Jadi maknanya, masih lagi 1 salam. Tapi tahiyat ada 2. Tahiyat awal dengan tahiyat akhir. Macam maghrib. Okey. Itu boleh juga. 3 terus boleh. 2, 1 tapi 1 salam. Boleh. 2 tu maksud 2, tahiyat awal. 1 lagi, tahiyat akhir. Boleh. Dan yang ni pun boleh juga. Diceraikan tiap-tiap 2 rakaat dengan tasyahud dan salam terlebih afdal. Kalau buat macam ni lagi bagus. 2, tasyahud, lepas tu salam. Tasyahud akhir, tahiyat akhir. Lepas tu buat 1 lagi, salam. 1 lagi, tahiyat, lepas tu salam. Itu lagi bagus. Jadi ada 3 cara. Yang pertama, 3 direct, 1 tahiyat, 1 salam. Yang kedua, 2 rakaat, lepas tu tahiyat awal, lepas tu tahiyat akhir, rakaat ketiga, lepas tu salam. Yang ketiga, 2 rakaat, tahiyat, salam. 1 rakaat, tahiyat, salam. Ini yang terbaik, yang 3. Paling afdal. Lepas tu dia kata, dan salam, dan tiap-tiap 2 rakaat dengan tasyahud dan salam. Dan salam, terlebih afdal. Jadi kita dapat tengok afdalnya macam ni. 2 rakaat, tahiyat, lepas tu salam. 1 rakaat, tahiyat, salam. Nombor 1, terbaik. Paling afdal. Nombor 2, 2, tahiyat awal, 1, tahiyat akhir, 1 salam. Duduk ranking yang kedua. Ranking ketiga, 3 rakaat, 1 tahiyat akhir, 1 salam. Itu ranking ketiga. Kenapa? Standard lah. Hafal kaedah. Kenapa pula 2, 1 lebih baik, lebih afdal daripada 3 direct? Ataupun walaupun ada tahiyat awal. Ingat kaedah tu. Makana, dah banyak kali saya sebut dalam talaki ni. Patut kena hafal lah tu. Makana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Tu kaedah fiqh banyak kali saya sebut. Makana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Rasanya dah 50 kali dah sebut. Patut dah hafal lah. Atau bahasa Melayu lah. Mungkin bahasa Melayu ingat.
Lebih banyak perbuatan, lebih besar pahala. Dan kita bahas korban, seekor unta dengan 7 ekor kambing nak korban. Mana lagi besar pahala? 7 ekor kambing 7,000 harga. Seekor unta harga 11,000. Mana lagi besar pahala? Kaedah samalah, lepas tu sebut 7 ekor. 7 ekor kambing. Walaupun harga 7,000. Murah aja. Bukan kira mahal murah. Kira makana aktsara fa'lan kana aktsara fadlan. Lagi banyak perbuatan, lagi besar. Apa perbuatannya? Kalau unta, sembelih sekali, 1 nyawa hilang. Sekali sembelih. Kalau kambing, berapa kali sembelih? Berapa kali nyawa? 7 kali sembelih, 7 kali nyawa, 7 kali lapah, 7 kali. Sama lah. Macam mana? Semua sama. Sembahyang boleh buat sembahyang sunat, boleh buat 4 direct. Mana lagi besar daripada dua-dua? Sebab apa? Sebab kalau 2, ada 2 takbiratul ihram. 2. Ada 2 salam, ada 2 tahiyat akhir, semua 2. Kalau buat 4 direct, 1 salam, 1 tahiyat akhir dan sebagainya lah. Buat macam mana? Mana lagi besar pahala? Bagi RM300 sebulan ataupun sehari RM10 selama 30 hari. 300 juga. 10 selama sebulan. Walaupun sama je sebenarnya. Bagi itu maksud sedekah lah. Sama. Mana afdal? Sekali belajar, 2 hari daurah. Khatam. Khatam kitab. 2 hari musalli, 2 hari khatam. Siang malam mengaji. Dengan mengaji musalli 4 tahun baru khatam, seminggu sikit. Itulah. Ada mujahadahnya nak datang. Kalau yang 4 tahun tu nak datang dekat 200 kali. Jadi terpaksa keluar rumah 200 kali. Tapi kalau belajar 2 hari habis terus, sekali je keluar rumah. Kan? Macam itulah. Maknanya lagi banyak perbuatan, lagi besar pahala. Sebab lagi banyak benda yang nak kena korbankan. Derma hari-hari RM10 dari bagi sekedebuk RM1,000. Yang terbaik bagi RM1,000 lah tiap-tiap hari. Saya baca dalam komen dia kata mana lagi baik. Hari-hari RM10 daripada sekedebuk RM1,000. Dua-dua tak baik. Apa tu yang baik? Tiap-tiap hari bagi RM1,000. Tak ada lah, walawak. Okey. Semua macam tu, semua kaedah. Belanja makan. Kenduri lah. Belanja ni istilah kenduri. Kenduri kecil, kenduri besar. Kenduri kecil buat kat kedai, kenduri besar buat kat rumah. Tapi kenduri lah. Kenduri panggil 3 orang. Kalau kenduri betul, sama juga. Sama lah. Lebih baik tiap-tiap kali tu belanja daripada belanja sekali tapi buat kenduri habis RM1,000. Pokok ramai-ramai makan. RM1,000 habis. Ramai lah. Mungkin RM1,000 boleh tak 100 orang? Boleh lah katalah 100 orang. Daripada tak banyak 3-4 orang je. 3-4 orang je. Tapi hari-hari ke atau 2-3 hari sekali, 3 hari sekali, 3 hari sekali, yang tu lebih afdal. Yang tu lebih afdal daripada habis sekedebuk RM1,000. Sama lah. Dia tak, dia lain. Dia memang hari-hari. Macam tu lah. Sama lah juga semua. Baca Quran 1 hari, bukan, 30 hari khatam. 30 hari khatam. Lepas tu 2 tahun tak baca Quran dah. Dengan baca tak khatam-khatam pun 3 tahun. Tapi sikit. Itu lagi bagus. Dengan syarat istiqamah tiap-tiap hari. Sehari baca 1 muka. Mana lagi bagus daripada sehari baca 100 muka. Tapi buat seminggu macam tu, lepas tu tak baca dah. Lebih baik baca sehari 1 muka, 1 helai, berterusan. Macam tu. Sembahyang tahajud, mana lagi bagus? Tahajud kau daripada pukul 3 sampai pukul 5. Tahajud. Tak berhenti-henti sembahyang. Lepas tu, setahun tak sembahyang tahajud. Daripada bangun 2 rakaat aja, tidur balik. Lagi itu bagus. Sama lah. Ingat senang nak celak mata. Tak apalah dia buat beratus rakaat sebab sekali celak je. Sekali pedih mata. Kawan ni 2 rakaat. Berapa puluh kali, berapa ratus kali kena pedih mata bangun. Tu lah. Gitu lah. Habis. Dan iaitu kemudian daripada, lagi lepas witir,
kemudian daripada sembahyang sunat isyak. Dan kemudian daripada ni witir tak habis lagi. Witir ni syarat dia selepas sembahyang isyak. Niat dia tak tulis Ada sebenarnya niat ni. Kat mana? Tu jangan Rumi laju sikit je lagi. Ada sebenarnya kan? Ada. Cuba baca je. Kat bawah dia. Ada. Niat witir. Jauh tapi ada lah. Rumi senang sikit cari. Yang Jawi ni tahulah kecil. Tak ada. Impossible. Bagus juga niat. Bagus tu Abang Zaidi. Bagus. Abang Zaidi kalau ada memang mantap pengajian kita. Sebab poin besar tu. Sebab kita nak beritahu. Kalau tak, betul. Okey solat sunat kalau nak buat 2-1. Yang 2 tu niat witir ke apa? Kalau niat witir ni ganjil. Sebahagian witir. Dia dah pernah mengaji. Sebab jangan jawab. Buat macam tak tahu je. Sebab ramai yang tak tahu. Tapi tu poin dia. Nanti. Oh, tak ada. Istikharah. Cuba cari. Tahajud. Khusuf. Macam tak logik je tak ada. Oh, habis dah. Oh, tak ada niat Tak ada, betul lah tak ada. Sebab tu jadi tanya, dia tahu tak ada ni. Tapi dia nak bagi takut terlepas. Jangan main. Tak ada. Wow. Baik. Tak ada niat. Okey. Usalli sunnatal witri. Rakaat ini Allah Ta'ala. Sahaja aku solat witir. Satu. Usalli sunnata minal witri. Minal tu sebahagian daripada witir. Mana satu? Rakaat ini. Kalau bahasa Melayu, sahaja aku solat sunat witir. Ya? Sahaja aku solat sunat sebahagian daripada witir. Kat mana? Kalaulah kata sahaja aku solat witir. Solat witir. Dia macam ni. Sahaja aku solat sunat witir lain. Sahaja aku solat witir lain. Solat sunat witir lain. Okey? Tukar. Witir tu kepada bahasa Melayu. Tukar witir tu pada bahasa Melayu. Sahaja aku sembahyang solat. Sahaja aku sembahyang dah solat lagi. Sahaja aku sembahyang solat. Sahaja aku sembahyang. Tak seorang tak perasan. Sahaja aku sembahyang. Sebab usalli sahaja aku sembahyang. Jadi kalau kita usalli sunnatal witri, kalau terjemah bahasa Melayu, sahaja aku solat sunat. Tak, tukar Melayu. Witir apa Melayu? Ganjil. Okey, tukar. Sahaja aku sembahyang, usalli sunnatal witri. Sahaja aku sembahyang sunat, tak, usalli sunnatal witri. Sahaja aku sembahyang sunat ganjil. Okey, satu. Yang ni usalli sahaja aku sembahyang witir. Sahaja aku sembahyang ganjil. Yang ini yang tak sah. Kat mana beza dia? Yang tak sah tu maksud, kalau kata sahaja aku sembahyang witir, sahaja aku sembahyang witir, sahaja aku sembahyang ganjil. Bila ganjil buat 2 rakaat tu yang tak sah. Jadi kena niat sahaja aku sembahyang sebahagian daripada witir. Berusaha yang kata tadi. Sahaja aku solat sebahagian daripada witir. Tapi kalau kita niat sahaja aku sembahyang sunat witir, itu tak apa. Nampak apa beza? Bila sebut solat sunat witir, bermakna dia solat sunat witir dari 2 ada 1. Kalau solat witir, solat ganjil. Pening tak? Tak pening sangat pun. Sebab pernah jadi kecoh. Sebelum ni, viral, kalau niat sahaja aku solat witir, yang 2 rakaat tu tak sah. Sebab witir tu ganjil. Tapi kita dah niat lama dah, sahaja aku solat witir.
Maknanya tak sah lah yang dua tu. Sebab solat witir tu solat ganjil. Kena solat sebahagian witir. Tapi kalau kita nak sahaja aku solat sunat witir, dia memberi maksud 2-1. Jadi bila sahaja aku solat sunat witir, walaupun 2 rakaat, kita bukan solat witir. Kita solat sunat witir. Solat witir tukar solat ganjil. Kita bukan solat ganjil. Sebab nak 2 kan? 2. Faham tak cerita ni? Aduh, semua pening ni. Ni kena stop lah ni. Baru 10.50. Tak faham yang ni, dok kena dengan viral lah. Oh ya ke dok, ya. Lepas tu, rupanya betul dah kita buat. Gitu, dah kena main gitu. Allahu Akbaru kabira. Sepatutnya Allahu Akbaru, bukan Allahu Akbar kabira. Kecoh, rupanya boleh je Allahu Akbar kabira. Kena main dengan viral je lah kita ni. Sama juga, rupanya selama ni solat witir kita tak sah. Sebab kita kata saja aku solat witir. Memang tak sah. Memang tak sah. Tapi kita bukan niat itu. Kita niat saja aku solat sunat witir. Bukan saja solat witir. Sebab kalau sahaja aku solat witir, bermakna sahaja aku solat ganjil. 2 rakaat. Solat ganjil apa 2 rakaat? Itu yang tak sah. Jadi nak niat bagi sah macam mana? Sahaja aku solat sebahagian daripada witir. Habis tu macam mana cara lagi selain itu? Sahaja aku solat sunat witir. Sunat witir tu 2-1. Solat witir tu ganjil. Faham tak? Itu je benda tu. Duk kena main. Duk kena main dengan orang. Orang yang pandai ni, dia main tu janji dia viral, dia nak duit TikTok, dia nak duit YouTube. Dia peduli apa? Ustaz yang kena potong. Ada muka. Ya, kena potong. Kecoh kejap. Gitulah. Jadi, kalau niat bahasa Melayunya, sahaja aku solat sunat witir. 2 rakaat, settle. Tak nak sebut sunat? Boleh. Sahaja aku solat sebahagian daripada witir. Tapi tak payah, susah. Sahaja aku solat sunat witir. Selesai. 2 rakaat, 2 rakaat. Yang 1 rakaat, sahaja aku solat witir. Sahaja aku solat witir, boleh. Kalau yang 3-1 salam, sahaja aku solat sunat witir pun boleh. Sahaja aku solat witir pun boleh. Boleh. Kalau 3 rakaat 1 salam. Kalau 2 rakaat 2 rakaat, lepas tu 1 rakaat, sahaja aku solat sunat witir, boleh 2 rakaat. Ataupun sahaja aku solat sebahagian daripada witir. 2 rakaat boleh. Yang satu sahaja aku solat witir pun boleh. Sahaja aku solat sunat witir pun boleh. Sebab sahaja aku solat witir, kenapa pula boleh? Kenapa 2 rakaat tak boleh? Sebab memang witir pun ganjil kan? Sahaja aku solat ganjil. Kenapa pula sahaja aku solat sunat witir pun boleh juga? Solat sunat witir pun satu juga. Boleh. Tak tahulah faham ke tak faham. Nampak tengah blur je. Boleh. Sunat mualat. Berturut-turut. Sunat. Tak wajib. Tapi kalau selang jauh, boleh. Boleh. Cuma macam ni. Ayat dia macam ni. Sunat berturut-turut. Tadi tak payah tanya. Bila kata sunat berturut-turut tu. Boleh lah buat ni. Nak kena ni. Sunat berturut-turut. Jadi kalau kita buat lewat-lewat, boleh tak? Maknanya tak dengar aku cakap. Ulang balik. Sunat berturut-turut. Berturut-turut 2, terus 1. Itu sunat. Maknanya boleh lah. Malah ada orang buat, dia buka tutup. Setengah ulama' mazhab Syafi'i tak bagi. Dia buka tutup witir. Pernah dia buat buka tutup. Dia buat 3. Lepas tu malam nanti, dia solat 1. Ini dia buat 2 rakaat. Lepas, dalam pukul 10 malam, 2 rakaat, witir. Lepas tu 1 rakaat witir. Kemudian, pukul 4 pagi dia bangun, dia buat 1 rakaat. Witir. Maknanya, jadi 4 lah. Lepas tu dia 2. Lepas tu dia buat 1 last sekali. Dia panggil buka tutup. Sebagian ulama tak bagi buat gitu. Sebagian ulama bagi je. Sebab apa dia tak bagi? Sebab apa dia buat begitu? Sebab daripada hadis yang dia faham hadis tu apa hadis tu? La witrani fil lailatin tu di mana? Tidak ada 2 witir dalam satu masa tu. Dalam satu malam. Ada mana dobik kat mana tak tahu witir. Oh ni. Oh patut pun hilang. Manalah witra ni? Tak jumpa. Ni. Tak ada, hilang dobik kat mana dah. Jadi maksudnya dia faham daripada hadis tu tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi kalaulah jadi dia tutup lah. Dia boleh buat ganjil, lepas tu dia buat genap balik. Jadi lepas tu dia boleh lah. Dia kata itu sekali sambung. Kan berturut-turut mualat kan
Sunat aja, tak wajib. Jadi dia buat satu. Setengah ulama tak bagi buat macam tu. Apa pula main tutup? Semayang je lah yang lain. Kenapa nak buka tutup? Semayang je lah. Kan tak boleh semayang dah lepas witir. Boleh. Lepas solat witir masih lagi boleh semayang. Cuma sunat mengakhirkan hari itu dengan witir. Sunat, bukan wajib. Sunat. Jadi lepas tu nak semayang tahajud, semayang lah. Tadi dah buat witir. Witir kan penutup. Ya, witir tu sunat kalau buat penutup. Kalau tak buat penutup pun tak apa. Lepas tu semayang. No problem. 1 jam 20 minit. Dan iaitu elok ni last ngelah ni. Dan iaitu kemudian selepas daripada sembahyang sunat isyak. Yang ini pula tak wajib juga, sama juga. Dia kata witir adalah selepas solat sunat isyak, ba'da isyak. Tidak. Tak wajib, sunat. Witir sunat dibuat selepas ba'da isyak, bukan wajib. Dia tulis sini, kemudian dia seolah-olah macam takut salah faham wajib. Bukan. Sunat lepas sembahyang isyak, lepas sembahyang ba'da isyak. Lepas ba'da isyak tu baru witir. Tapi kalau ba'da isyak tak buat, boleh je buat witir. Boleh je buat witir dulu, lepas tu ba'da isyak. Boleh je. Tapi sunat, witir tu last. Jadi, kemudian selepas daripada sembahyang sunat isyak, ba'da isyak, dan itu maknanya lepas sembahyang isyak bermula witir. Jadi lepas sembahyang isyak ada dua lah solat. Pertama lepas sembahyang isyak, sunat ba'diyah ada kat situ, ba'da isyak, dan witir pun mula juga kat situ. Bermula. Dan boleh minimum satu. Dekat-dekat subuh buat satu. Itu yang nak sebut tadi. Orang yang cerdik, kalaulah dia bangun, taklah awal sangat nak datang sembahyang subuh, tapi masa tu tak subuh lagi. Kalaulah dia datang masjid ke atau kat rumah pun tak apalah. Ambil contoh datang masjid, mungkin dia nak azan, tapi ada lagi 2-3 minit. Dia duduk saja atau dia solat tahiyatul masjid, rugi besar. Lebih baik dia solat witir 1 rakaat. Lebih baik 1 rakaat. Dengan dia witir 1 rakaat kat situ, dia dapat pahala tahajud sekali. Tahajud sekali dapat. Tahajud boleh masuk. Tak payah niat pun dia masuk sekali. Tahajud, syarat tahajud, dia dah sembahyang isyak. Lepas tu dia tidur, kan? Syarat tahajud kan? Lepas tu, lepas tidur, dia bangun. Dia bangun, bermulalah dapat tahajud, maksimum habis waktu subuh. Sembahyang apa? Sembahyang apa? Dia boleh sembahyang apa-apa malam-malam lepas dia bangun tidur, dapat automatik tahajud, dan dia boleh juga buat niat tahajud. Pun boleh tak? Dia dua-dua boleh. Nak niat tahajud special, tahajud saja boleh. Aku nak sembahyang hajat, tapi hajat tu automatik jadi tahajud. Dengan cukup syarat tadi lah. Dia dah sembahyang isyak, dia tidur, dan dia bangun. Dan belum subuh lagi. Jadi kalau dia sembahyang witir, dapat tahajud. Walaupun lagi 3 minit nak masuk subuh. Mungkin boleh kata hari-hari dia buat tahajud. Tapi jangan cerita dengan orang, dia lah. Dari segi pahala, hari-hari dia buat tahajud. Padahal, 5 minit sebelum subuh. Tak apa. Kalau sembahyang. Bila dia masuk masjid pula, dia tak duduk lagi, sebab dia nak azan. Lagi 5 minit. Buka lampu, 5 minit lagi. Dia niat sembahyang witir. Sunat witir. Kalau dia witir 1 rakaat, dia tak dapat tahiyatul masjid automatik, tak dapat. Kalau 2 rakaat ke atas baru dapat tahiyatul masjid automatik. Jadi buat 3 rakaat lah. Laju-laju. Itulah. Kalau dah masa, katalah dia buat 3 rakaat witir direct, dapat tahiyatul masjid free, dia dapat tahajud free, dan dia dapat witir 3 rakaat. Tahiyatul masjid dapat free of charge. Tapi kalau buat 1 rakaat, hanya dapat 1 rakaat witir, hanya dapat tahajud, tapi tak dapat tahiyatul masjid. Sebab dah dapat tahiyatul masjid, ada syarat dia. Pertama, masuk masjid. Tak boleh masuk tempat lain. Masuk masjid dan dia belum duduk lagi. Dan solat dia mesti minimum sebelum dia duduk tu 2 rakaat. Sama ada dia nak buat khas sembahyang tahiyatul masjid boleh, atau dia sembahyang apa-apa pun boleh. Dapat tahiyatul masjid. Dengan syarat belum duduk. Bila dia dah duduk sembahyang sunat, sembahyang subuh dia, tak bolehlah ganti tahiyatul masjid sebab dah duduk. Kalau dia sampai-sampai, imam dah takbir, dia pun terus sembahyang subuh. Kan? Contoh, dia dapat subuh, dapat tahiyatul masjid free sebab dia tak duduk lagi. Okey. Bermula lepas sembahyang isyak, mulalah boleh witir, dan terlanjut waktunya, dan boleh witir lepas sembahyang isyak tu boleh. Sekejap. Lepas sembahyang isyak bukan waktu isyak. Lepas sembahyang isyak bukan waktu isyak.
kadang-kadang biasanya sembahyang isyak pada waktu isyak. Tapi witir bukan mesti waktu isyak. Witir bukan mesti waktu isyak. Witir mesti selepas sembahyang isyak. Jadi kalau itu buat jamak takdim pukul 8, pukul 7, 6:53 maghrib, dia sembahyang jamak takdim, jamak takhir pula. Jamak takdim pukul 7 dia sembahyang maghrib. Pukul 7 jamak takdim ni dia musafir. 7 sembahyang maghrib, 7 malam, 7:05 dia sembahyang isyak. Qasar lagi. Okey. 7:10 witir. Boleh? Boleh. 7:10 apa benda witir 7:10? Boleh. Bukan waktu isyak, lepas main isyak. Tapi hanya orang yang ni je lah yang buat jamak takdim. Jamak takdim bukan semestinya musafir. Jamak takdim hujan pun boleh. Cuma kita je tak buat. Duduk tengah-tengah nak sembahyang maghrib tu, hujan lebat. Macam mana ni? Katalah kan. Ustaz pula kata tak boleh datang, hujan lebat, banjir. Imam buat, okeylah, kita buat jamak takdim. Boleh. Kat mana? Salahuddin, boleh. Mustautin, Mazidi, boleh. Mazidi, Haji Mat, boleh. Macam mana? Sembahyang, tapi tak boleh qasar. Jangan buat 2 rakaat kau. Sembahyang maghrib 3 rakaat. Sebelum habis maghrib tu, sebelum salam maghrib tu, jamak takdim niat bila? Dalam waktu kan? Dalam sembahyang kan? Jamak takhir dalam waktu kan niat. Okey. Jamak takdim niat dalam sebelum salam tu niat jamak takhir. Masa niat jamak takdim. Lepas ni nak sembahyang isyak walaupun baru pukul 7:05 berjemaah. Masa dia salam tu masih lagi hujan. Syarat tu. Lepas tu turun. Jangan wirid-wirid terus bangun untuk sembahyang isyak. Walaupun baru 7:10 katalah. Bangun sembahyang isyak, masa takbir isyak tu mesti hujan juga. Baru Allah, hujan berhenti. Oh, tak boleh, tunggu isyak. Allahu Akbar, hujan berhenti. Biarkan dia berhenti. Terus sembahyang isyak. Lepas tu semua pakat-pakat balik. Masa balik baru diorang nak datang. Korang sembahyang, kami semua dah sembahyang isyak. Boleh? Boleh. Tapi sebelum nak cerita apa ni? Nak cerita, lepas sembahyang tu 7:15 selesailah sembahyang isyak. Sebab hujan tadi. Lepas tu boleh sembahyang witir. Kalau bulan Ramadan, siap sembahyang tarawih lagi. Sembahyang tarawih boleh. Lepas tu sembahyang witir. Diorang pun pakat-pakat mari. Lepas makan-makan semua, pakat-pakat mari nak sembahyang tarawih. Kami semua nak balik dah. Kenapa? Kami dah buat tarawih, settle lah. Baru pukul 8:10 tak masuk isyak lagi. Kami siap tarawih, siap witir dah. Tapi dengan hujan lah. Hujan dengan syarat hujan tadi. Ataupun dia pergi musafir pun boleh. Saja je buat cerita panjang di situ. Tapi memang boleh buat. Cubalah try buat sekali. Dengan syarat. Syaratnya nak jamak takdim kerana hujan tadi mesti di masjid, tak boleh di rumah, tak boleh di surau, mesti di masjid, mesti buat secara berjemaah. Ngajilah sampai habis dulu. Mesti secara berjemaah, tak boleh buat seorang-seorang dan mesti di masjid. Dan salam dan takbir, salam solat pertama dan takbir solat yang kedua mesti hujan. Hujan tu tak semestinya lebat banjir. Janji kalau jalan tu basah memadai dah. Boleh dah. Cuba buat sekali, try. Viral. Mula-mula viral orang kutuk dulu. Lama mufti buat keluar punya boleh. Standard lah. Kutuk tu tak kena kutuk. Itu dah kena biasa kena lah. Kutuk kena kutuk dulu. Dan kutuk tu kekal. Walaupun selepas tu memang terbukti benar sekalipun, kutukan itu kekal. Dah kena banyak kali lah. Dah biasa dah. Dah biasa dah. Aduh. Dan last kali witir bila? Waktunya yakni sembahyang sunat isyak hingga fajar sadiq. Fajar sadiq itu subuh lah. Iaitu awal masuk waktu subuh. Masuk subuh habis dah, witir habis. Tak boleh dah. Cukup. Dan setengah daripada sunat muakkad, sunat yang muakkad pula. Yang tadi ghairu muakkad. Yang ni dan setengah daripada sunat yang muakkad. Muakkad ada 10, ghairu bukan. Tadi bukan. Yang tadi itu yang macam mana tadi tu? Apa benda? Tadi tu bukan muakkad. Maka muakkad yang muakkad yang ini dan setengah daripada sunat muakkad sembahyang duha. Oh, muakkad juga. Bukan. Tak habis lagi tu kata. Tu pening tu. Tak habis lagi. Duha. Wallahu a'lam. Tasbih kafarah. Subhanallah. Lazim. Jamak takdim
Bukan sebab hujan, bukan sebab musafir. Tahulah jamak takdim kerana apa? Nak tahu kerana tu. Jamak takdim, ada jamak takdim kerana musafir, kan? Ada jamak takdim kerana hujan, dah sebut tadi. Biar je. Ini jamak takdim kerana apa? Mesti kena tahu dulu kerana tu. Ha? Jamak takdim kerana operate. Operate mazhab Syafi'i tak ada. Tu mazhab lain. Maliki kot. Bolehlah pakai mazhab Maliki. Operate kan. Mazhab Syafi'i tak ada. Tinggal aja. Tinggal aja. Mazhab Syafi'i tinggal aja. Nanti qada. Qada tu dapat pahala macam adaan. Tapi mazhab lain memang ada jamak takdim kerana tu ada. Tak ada sebab. Itu Syiah. Syiah dia memang jamak aje. Kerja dia jamak je. Jamak dengan jimat sebab dia kan apa dia panggil? Kahwin apa? Kontrak apa kahwin? Muta'ah. Dia memang jamak jimat. Marah Syiah ni, mampu kena serang apa ni. Syiah dia jamak dengan jimat dua je. Dia semayang, dia semua dekat-dekat. Tak ada. Dia kena ada macam ni. Bila sebut jamak kena bagi tahu sebab apa. Kadang-kadang orang tu tak cakap kerana apa. Dia kata boleh buat sekali-sekala. Kita tak boleh nak katalah. Tapi kalau dia kata boleh jamak, kena bagi tahu jamak kerana. Kalau dia kata tak ada kerana, confirm. Ngarut lah. Gitu lah. Kalau sakit. Kalau sakit. Walaupun Imam Nawawi setuju dengan mazhab lain tadi, mazhab Maliki yang mengatakan jamak takdim. Imam Nawawi setuju. Imam Nawawi kan besar kan mazhab Syafi'i. Tapi majoriti mazhab yang masuk mazhab Syafi'i muktamad tak setuju. Tak setuju dengan maksud tak ada jamak takdim kerana sakit. Dia macam mana? Tinggalkan aja, dah sakit. Dah nak buat pembedahan doktor. Kan? Jantung deg-deg. Daripada pukul 10 pagi sampai pukul 10 malam. Katalah. Takkan nak tinggal. Potong, tukar, masuk belon. Masuk belon tak? Masuk spring. Lepas tu, masuk waktu nak habis dah. Tunggu sekejap nak semayang. Allah semayang kat tepi tu. Bagi salam, game over. Tet. Game over terus. Mati. Jadi macam mana? Tinggal aja semayang, nanti qada dapat pahala fardu. Dapat pahala tunai. Kerana nak menyelamatkan nyawa. Malah wajib dia tinggal semayang. Pernah dengar? Wajib tinggal semayang. Ni. Wajib dia tinggal semayang. Kerana nak selamatkan nyawa. Dan di qada dapat pahala tunai. Tapi kalau saja-saja tanpa macam ni, ayat dia macam ni nak dengar. Betul tak ayat macam ni? Sekali-sekala kena juga buat jamak takdim tak ada sebab pun. Tapi jangan buat selalu. Tak? Macam biasa, macam tahu je orang mana cakap. Tak ada sebenarnya. Kalau selalu dia akan timbul macam-macam soalan. Pertama soalan kenapa? Soalan atas alasan apa? Yang kedua, jangan selalu tu kekerapan dia ikut apa? Sebulan 3 kali, sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Jangan selalu sangat, jarang-jarang buat sekali-sekala. Setahun sekali? Setahun sekali buat. Mana dia ambil setahun sekali nak tengok? Main letak aja. Jadi tak ada. Okey, boleh tutup. Jadi